Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kuala Kangsar teratas, Kuala Kangsar satu matlamat, salam We Deliver, salam Perak Sejahtera 2030, salam anak yang baik lagi cerdik dan salam Malaysia Madani. Jadi hari ini kita bersama-sama lagi dalam program Jom Cari at USTP Kuala Kangsar, Connecting the Dot. Maksudnya daripada kami bahagian pendidikan membawa kepada anda yang di luar pendidikan, mungkin ibu bapa, mungkin murid-murid ataupun kaki tangan kerajaan yang lain yang nak tahu apakah isu-isu pendidikan yang ada sebenarnya. Jadi hari ini kita akan membawa satu isu yang sering diperkatakan tentang pemulihan khas. Ya cikgu, pemulihan khas usah dipinggirkan, PDP tetap berkesan. Jadi kita bertuah pada hari ini bersama dengan kita 3 ahli panel yang bukan calang-calang orangnya. Semuanya merupakan jurulatih utama negeri Perak. Jadi saya perkenalkan kita punya panel yang pertama. Okey, panel yang pertama Cikgu Syahiran binti Safi'i dari Sekolah Kebahasaan Raja Perempuan Mazwin. Okey, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey. Okey, cikgu mungkin boleh perkenalkan diri, mungkin orang di luar sana penonton kita nak dengar. Okey, terima kasih moderator. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Syahiran binti Safi'i daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin. Saya telah pun berkhidmat selama 16 tahun dalam bidang pemulihan khas. Okey cikgu. Okey baik, untuk panel kita yang kedua, kita ada Cikgu Fadilatul Wahidah binti Ahmad Padri dari Sekolah Kebangsaan Datin Khatijah. Betul. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, cikgu pun boleh perkenalkan diri, ramai nak kenal tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Fadilatul Wahidah binti Ahmad Padli. Sekarang berkhidmat di SK Datin Khatijah Kuala Kangsar Perak sebagai guru pemulihan khas. Okey, terima kasih cikgu. Jadi panel kita yang ketiga, Cikgu Ainun Ashikin binti Kamarudin dari Sekolah Kebahasaan Pada Ampang. Dari tadi tengok senyum, dia tak sabar nak perkenalkan diri nampaknya kan. Okey, cikgu boleh perkenalkan diri juga. Ya, terima kasih Cikgu Asfa. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Ainun Ashikin binti Kamarudin, sekarang berkhidmat di SK Pada Ampang. Telah berkhidmat sebagai guru pemulihan khas selama 16 tahun. Okey, baik. Jadi kita berbalik kepada isu yang akan kita kupaskan pada hari ini ya cikgu, iaitu tentang satu isu yang kita katakan tentang pemulihan khas usah dipinggirkan, PDP tetap berkesan. Jadi sebenarnya kebanyakan rakyat kita, bukan rakyat lah kita kata, orang di luar sana, masyarakat mereka tidak terdedah dengan program pemulihan khas. Jadi mungkin boleh panel kita terangkan sedikit siapakah murid pemulihan khas, kenapa murid itu perlu masuk pemulihan khas, dan mungkin darjah berapa? 1 ke 2 ke? Okey, mungkin Cikgu Syairan boleh mula dulu. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, saya jelaskan dulu apakah definisi murid pemulihan khas ya. Berdasarkan Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia 2008, murid pemulihan khas ini didefinisikan sebagai murid yang tidak menguasai 3M atas faktor persekitaran, bukan faktor kognitif. Ya, bukan faktor kognitif tu maksudnya bukan yang terencat ataupun yang ada masalah dari segi kognitif dia, masalah akal. Ya, itu adalah definisinya. Okey, murid pemulihan ini sebenarnya dia berada di sekolah dan perlu dia walaupun berada di arus perdana, namun dia perlu kerja yang lebih sikit lah, kita katakan ya, sebab tidak dapat menguasai seperti murid-murid yang berada di arus perdana yang lain. Jadi murid yang kita ambil sebagai murid pemulihan khas ini adalah atas cadangan guru mata pelajaran dan juga guru kelas ya. Guru kelas dan apa dia seterusnya Cikgu Wahidah? Okey, kita ambil murid start daripada tahun 2. Sebab murid tahun 1 ni dia baru lagi masuk sekolah kan. Jadi mereka perlu berinteraksi dengan rakan-rakan sekelas dan guru-guru pun baru nak kenal murid-murid ni kan. Dari selama setahun tu barulah cikgu boleh nak nampak perlu ada dicalonkan ataupun tidak.
Sebab tu kami ambil murid-murid start daripada tahun 2. Tahun 2. Ha. Okey. Dia kadang-kadang tu kita keliru antara pendidikan khas dengan pemulihan khas. Adakah cara untuk mengenal pasti murid itu sama ataupun ada kaedah yang tertentu? Okey, macam mana kita nak mengenali murid itu murid pemulihan khas? Seperti yang saya cakap tadi, yang pertama atas pencalonan. Okey. Pencalonan. Yang kedua, kita akan buat saringan ke atas murid tersebut, adakah dia perlu mengikuti program pemulihan khas. Okey. Selepas saringan tersebut barulah kita ambil dan murid tersebut mestilah bermula daripada tahun 2. Kita tak ambil tahun 1 sebab apa? Kita bagi dia penyesuaian dulu di arus perdana, dengan persekitaran di arus perdana selama 6 bulan. Okey. Maka sebab itu kita perlu mula daripada tahun 2 dan sehinggalah ke tahun 6 sekiranya masih tidak menguasai pada tahun 3 tersebut. Okey, beza dengan pendidikan khas, pemulihan khas ni hanya untuk kemahiran 3M. Okey. Kalau mereka lemah dalam menguasai kemahiran 3M, dia orang akan dikeluarkan daripada jadual kelas yang BM dan matematik untuk masuk ke kelas kami. Jadi program akan dijalankan sehingga mereka mencapai KPI yang telah ditetapkan. Tetapi dalam masa program dilaksanakan, sekiranya ada ciri-ciri pendidikan khas, murid berkeperluan pendidikan khas, kami akan cuba calonkanlah ke pihak pendidikan khas. Sebab ciri murid pemulihan khas dengan ciri pendidikan khas lain. Sebab macam Puan Sariran cakap tadi kan, kalau pendidikan khas ni dia ada masalah kognitif dari segi ni. Macam kami ni, murid pemulihan khas ni faktor dia sama ada dia masalah kehadiran, masalah kesihatan yang mengganggu proses pembelajaran dia di dalam kelas sehingga dia lambat sikit daripada rakan sebaya untuk menguasai 3M tu. Kalau saya boleh sampul sikit, saya selalu menyatakan di mana letaknya murid pemulihan khas. Kita kata perdana, pemulihan dan pendidikan khas. Orang selalu rasa macam confused kan. Pemulihan ni pendidikan khas ke? Okay. Saya selalu meletakkan pemulihan khas ni berada di tengah-tengah. Kami adalah penyambung di antara arus perdana dan juga pendidikan khas. Di mana jika murid ni tidak dapat menguasai kemahiran di arus perdana, dia akan pergi ke pemulihan khas. Dan jika didapati dengan ujian dan saringan yang dilakukan masih tidak dapat menguasai, kami akan calonkan pula ke pendidikan khas. Okey. Jadi kalau kita sebut tentang jadual diorang kelas, adakah mereka perlu menjalani kelas tambahan selepas pada waktu sesi persekolahan ataupun mereka akan masuk ke program pemulihan khas ni ketika waktu PDP seperti biasa? Okey. Sebenarnya program pemulihan khas ini ialah pada waktu PDP di mana kita ambil pada waktu bahasa Melayu dan juga waktu matematik. Tetapi sekiranya bergantung kepada sekolah yang nak ekstra kepada murid tersebut, dia perlukan, maknanya guru itu akan membuat beberapa program di peringkat sekolah nak bagi ekstra lagi untuk murid tu, yang mana perlukan lebih daripada, walaupun murid pemulihan kita ada beza-beza aras tau. Okay, jadi dia perlu daripada rakan dia yang sekelas dengan dia tu. Jadi perlu buat ekstra, maknanya akan ada juga ekstra selepas waktu persekolahan tu. Tapi bukan setiap hari lah kan? Bukan, itu bergantung pada sekolah ataupun cikgu tu sendiri yang menganjurkan program tersebut. Oh, dia inisiatif guru tu. Sebab kadang-kadang jadual yang ada tu macam sekolah besar kan. Sekolah besar ni waktu dia terhad. Macam sekolah Wahidah 14 orang kan. Jadi kami boleh banyaklah masa. Macam sekolah besar ni tak cukup masa. Kena ada program tambahan. Okey. Dah sebut tentang program tu, boleh saya kita pun tertanya sebenarnya program pemulihan khas ni, tadi kita sebut tentang lemah menguasai asas kemahiran 3M. Okey, membaca, menulis dan juga mengira. Betul. Jadi mungkin kita boleh ketahui lebih lanjut tentang apakah program pemulihan khas yang telah disediakan. Siapa nak sambung? Siapa nak jawab? Cikgu Syikin. Program pemulihan khas yang telah disediakan, banyak sebenarnya kita sediakan program pemulihan khas, sama ada di peringkat sekolah
PPD dan juga JPN. Ya. Antara program-program yang biasanya kalau di peringkat sekolah tu seperti kita kata jom baca di sekolah, bacaan awal pagi kita sediakan, dan juga macam Puan Sahiran kata tadi, kita juga boleh bekerjasama dengan panitia-panitia matematik dan juga bahasa Melayu, sebab yang seperti dikatakan tadi, pemulihan khas ni lebih kepada 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Biasanya kita akan buat program-program yang berkaitan di sekolah lah. Okay, di PPD pula kita ada karnival. Karnival pemulihan yang telah dianjurkan pada 2023 tahun lepas, mendapat sambutan yang sangat baik lah. Dan juga sebenarnya kita pernah juga melakukan karnival di peringkat negeri. Di peringkat negeri juga kita ada karnival, dan beberapa program di peringkat daerah yang lain seperti PLC, PDP guru, dan juga murid juga kita sediakan. Mungkin Cikgu Wahidah boleh elaborate lebih lanjut. Okey. Program-program ni sangat membantu murid-murid pemulihan khas. Sebab kalau kita tengok program di sekolah, mereka ni dalam kalangan mereka. Tapi bila PPD dan JPN ambil inisiatif untuk kumpulkan semua murid-murid pemulihan khas ni untuk join karnival, lagi apa, program-program lain. Jadi mereka lebih bermotivasi untuk bersaing. Sebab kalau di sekolah ataupun di peringkat lain, bila mereka berada dengan murid-murid perdana, dia orang macam ke belakang sikit. Tapi bila program yang dianjurkan oleh pemulihan sendiri, jadi maknanya aras murid sama kan? Sama, jadi mereka sama. Ya, jadi dia orang lebih bersaing bersemangat. sesama. Boleh bersaing sesama sendiri. Betul, dan kita juga kalau murid pemulihan ni dudukkan bersama dengan aras perdana, mungkin dia orang akan rasa rendah diri. Ya, Rasa selalunya dia orang macam tak tu. pandai, dia orang kata dia orang tak pandai. Tapi sebagai guru pemulihan, kami sebenarnya nampak potensi. Murid pemulihan ni sebenarnya dia ada, dia punya kelebihan dia sendiri. Dan dia boleh buat. So kita bagi dia duduk sama-sama untuk diserlahkan dia punya potensi diri. Jadi secara tak langsung murid pemulihan khas ni tidak tercicir. Ya, betul. Jadi sebab biasanya kalau cikgu kan, sebab kita nak mudah, kita mesti akan cari murid yang akademiknya bagus, nak masuk semua pertandingan kita akan cari yang bagus-bagus supaya mudah untuk kita latih. Jadi murid yang yang berkeperluan, murid yang Murid agak pemulihan lambat khas. pemulihan khas ni, jadi dia orang tercicir. Apa program pun tak boleh nak sertai. Betul. Jadi bagus bila ada program macam ni. Okey, tadi kita fokus pada murid. Jadi mungkin kita boleh fokus pada guru. Adakah bagaimana cara guru-guru pemulihan khas ni dipilih? Adakah ditawarkan di universiti? Adakah ada ciri-ciri atau kriteria tertentu seperti kena comel, kena cantik supaya murid tertarik untuk belajar? Mungkin boleh panel kita terangkan. Okey. Saya dah boleh? Boleh. Okey. Silakan Cikgu Wahidah. Okey, untuk masa tahun-tahun yang dulu, program pemulihan khas ni dia belum lagi ada pengkhususan di universiti, di IPG. Sebab guru-guru pemulihan adalah lantikan sekolah. Lantikan sekolah. Lepas dah lantik baru pergi macam kursus kan. Jadi sekarang ni siapa yang nak jadi guru pemulihan khas mesti ada option pemulihan khas dia ambil. Ada option. Macam saya KPLI perakaunan, bila masuk dalam IPG ambil kursus pemulihan khas. Dia dah ada sekarang ni. Ya, kursus pemulihan. Jadi bila guru dah ada option tu, barulah kita dapat mengenal pasti dengan lebih tepat murid-murid dia. Bukan macam tak pandai baca pun, asal tak pandai baca je, terus ambil. Dia ada level. Sebab tak semua guru tahu, ini murid pemulihan khas. Ada orang kata lemah je boleh masuk. Tak. Dia ada ni. Tu kata ada saringan juga tu. Ya, saringan yang menentukan. Jadi bila dah ada option di IPG apa semua, kami terlatih terlatih untuk menggunakan kaedah membaca yang efisien. Kan? Okey, di samping di samping itu kita juga
dari semasa ke semasa guru pemulihan khas ni akan dipanggil khusus untuk meningkatkan kemahiran dari segi pedagogi, penggunaan teknologi dalam PDPC yang up to date dengan arus semasa. Ada tak syarat-syarat tertentu? Sebab pemulihan khas ni dia fokus pada 3M. Membaca, menulis, mengira. Jadi mungkin mesti option bahasa Melayu, mesti option matematik ataupun apa-apa subjek saja pun boleh. Dan dengan syarat ada ambil option pemulihan khas. Okey. Macam mana? Siapa dia jawab? Mana tu? Kalau dikatakan di peringkat universiti lah, sebenarnya dia lebih kepada yang ambil option. Okey. Tak kira lah kalau di KPLI, ijazah sebelum tu tidak dikira lah. Tapi jika murid tu SPM, jika dia mendapat tawaran untuk kursus, dia lebih kepada permohonan tu sendiri. Maksudnya jika cikgu tu mendapat option pemulihan, dia akan mengajar pemulihan khas lah. Dan pemulihan khas ni memang untuk dua sajalah, bahasa Melayu dan juga matematik. Yes. Sebabnya 3M kan? 3M. Di kalangan guru-guru sendiri menganggap jika pemulihan semua subjek pun pukul rata. Sebenarnya tak, dia dua sahaja, bahasa Melayu dan juga matematik. Okey, sebenarnya dia tak ada ciri-ciri yang tertentu lah untuk kita menjadi guru pemulihan khas ni lah sebenarnya. Dia berdasarkan sama ada kita mohon untuk mengikuti kursus pemulihan khas itu sendiri. Jadi dengan itu kita akan menjadi guru pemulihan khas lah dengan harapannya. Adakah guru yang sudah mengajar dia boleh mohon untuk ambil kursus menjadi guru pemulihan? Tiba-tiba dia minat pula. Dulu ada macam tu. Tapi sekarang ni dah ada option. Kita sebab dah terlatih kan. Kursus jangka masa pendek tu dah tak ada. Tak ada dah. Kalau pendidikan hasil boleh mohon. Boleh Tapi mohon. kalau pemulihan tak ada. Dia sebenarnya penting bila cikgu option ni, jadi kemenjadian murid tu. Kita fokus pada kemenjadian murid. Mungkin dari segi masuk pertandingan, kadang-kadang yang daripada tak nak bercakap dah boleh bercakap, yang tak nak baca dah boleh membaca. Okey, mengikut aras mereka lah. Okey, jadi cikgu yang seterusnya saya nak tambah boleh? Tadi boleh Cikgu Wahida. Laju sangat pula ayah saya dia cakap. Tak apa kita tambah. Tadi Pak Asma kata ada kena comel ke jadi cikgu pemulihan khas kan? Okey. Bila kita dah ambil option pemulihan khas, kita dilatih untuk menjadi comel. Jadi menarik. Menarik. Sebab murid pemulihan khas ni dia macam biasa dia lambat. Lepas tu dia perlukan daya penarik lebih sikit, booster kan. Jadi untuk menjadi guru pemulihan khas, kita perlu tampil menarik di dalam kelas, perlu ada bahan baku mengajar yang menarik, semua kena menarik. Pedagogi yang menarik, kaedah. Macam Wahida selalu gunakan kaedah didik hibur. Menyanyi, menari, semua kena ada. Semua kena ada untuk menarik perhatian murid di dalam kelas. Jadi kalau muka cikgu tu garang, murid takut nak masuk. Dia sebenarnya bukan murid pemulihan khas je tau cikgu. Sebenarnya murid tingkatan 5 pun sama. Kalau boleh, kalau cikgu tu muda dia seronok. Bukanlah kita kata cikgu tu tak boleh mengajar, tapi kalau cikgu tu dah berumur, pandai berpenampilan, kemas, menarik pun murid akan tertarik untuk belajar. Betul. Okay. Maknanya jadi guru lah sekarang ni. Mereka ni select lah sekarang ni. Select dia pilih juga. Kena. Jadi cikgu-cikgu sebab tu kata cikgu pun kena belajar juga penampilan diri, kena belajar juga merias, berhias. Okay, supaya dapat menarik minat murid untuk hadir ke sekolah. Okay, jadi selain itu kita mungkin boleh tengok, saya tahu untuk murid, untuk guru, kita lihat ada kita juga akan gunakan kaedah pedagogi terbeza. Ya, untuk murid-murid pemilihan khas ni, mungkin boleh ulaskan dengan lebih lanjut. Untuk contohnya, Cikgu Syairan. Okey, untuk itu sebenarnya di dalam kelas pemulihan khas itu sendiri, murid kita yang kita terima tu berbagai aras. Okey. Maknanya kemahiran tu dah tentu tak sama. Ada yang tak boleh baca ABC, ada yang tak boleh KB, ada yang tak boleh KBK. Di situlah peranan kita sebagai guru pemulihan yang nak keluarkan kita punya kemahiran tadi tu. Okey, seterusnya kita akan merancang. Kita perlu merancang untuk membuat pedagogi terbeza. Kita telah dihantar kursus untuk membuat pedagogi terbeza. Pedagogi terbeza ni maksudnya
walaupun kemahiran dia tu sama Mhm. dengan kawan-kawan dia dalam kelas pemulihan tu, Ya. tapi kita perlu mengajar kaedah yang berbeza. Kaedah berbeza. Okey. Sebabnya mengikut keperluan dia. Ha, Bukan ke, keperluan dia. maksudnya aras dia orang pun walaupun macam nampak sama lemah tapi sebenarnya tak sama juga. Ada yang tinggi sikit. Dalam ada yang kemahiran yang sikit, sama, aras pun lain. berbeza juga. Boleh berlainan. Okey, jadi murid pemulihan khas ni, adakah mereka juga membawa pendekatan yang sama seperti PAK 21 dan juga kemahiran berfikir aras tinggi? Ada digunakan tak dalam PDP untuk murid pemulihan khas? Ada. Ada. Sebab macam pemulihan khas, dia mengambil kira kecerdasan pelbagai murid. Dan banyak menggunakan visual, audio dan kinestetik. Jadi PAK 21 dengan kebat ni memang kita orang gunakan lah sebabnya ialah nak merangsang kemahiran berfikir mereka. Walaupun mereka tak sama dengan kemahiran berfikir rakan-rakan sebaya, tapi kita guru perlu merangsang kemahiran tu di kelas. Jadi maksudnya pembelajaran juga berpusatkan pada murid lah. Ya, Bukan betul. chalk and talk seperti Tak. sebelum Murid pemulihan memang tak boleh chalk and talk. Kalau boleh biar dia orang pegang bahan, biar dia orang macam buat sendiri. Kena buat sendiri. Dia Kalau kena macam practical kan ya. kalau cikgu okey ini baca memang takkan boleh. lah. Tu kaedah tu memang murid sekarang memang kena guna, kebanyakannya kena guna kaedah seperti Ya, itu kan cikgu. betul. Okey. Jadi selain pada penampilan, pembawakan guru yang menarik, mungkin kadang-kadang ada juga guru yang kurang sabar dengan murid pemulihan khas ni. Jadi bagaimana kalau cikgu-cikgu ni menghadapi situasi seperti tu? Kalau murid tu macam kadang-kadang sengaja nak menguji kesabaran. Dia bukan tak boleh nak sebut, malas. Tak nak sebut. Apa cikgu buat? Kalau pada saya lah, kunci kesabarannya adalah sabar. Dia tak ada lain. Dia adalah sabar, tak ada benda lain sebenarnya. Memang betul. Murid-murid kita ni kadang-kadang tu kataan sengaja mencabar kesabaran tu memang ada. Tapi itulah murid kita. Dan murid pemulihan ni dia punya level menguji kesabaran tu Lagi tinggi. Kalau cakap budak sekarang lah tak dewa lah. Memang tinggi sebenarnya. Dan apa yang kita boleh buat sebenarnya dalam kelas pemulihan bila murid-murid ni buat sesuatu perkara yang kita kata di luar jangka. Okey. Salah satu cara adalah kita alihkan perhatian dia. Sama ada kadang-kadang kita suruh dia baca dia tak nak. Okey. Kita main dulu. Kita alihkan perhatian dia. Benda yang sama main dulu. Okey, ataupun minta dia ke tepi dulu, buat dulu kerja tu sendiri kan. Kita kata take your time. Letakkan dia di tempat lain. Ataupun kadang-kadang sebenarnya cikgu tu sendiri yang perlu ke tempat lain dulu. Kan? Sebab sabar tu take ya. five. Take five. Kita kena jangan emosi lah sebenarnya. Bila cikgu pemulihan memang bermain dengan emosi, bermain dengan kesabaran, dan murid-murid ni memerlukan kesabaran kita sebenarnya. Sebabnya dia memang tak tahu. Kadang-kadang kita rasa macam takkan ini pun kau tak tahu kan. Tapi tak, sebenarnya dalam diri dia tu dia ada satu perasaan yang macam saya tak tahu kenapa cikgu suruh saya. Macam tu. Dia ada satu perasaan yang memberontak, yang dia kata macam kenapa orang paksa dia buat kan. Dia rasa macam benda tu bukan untuk ni, dia rasa macam dipaksa. Tapi so dengan cara kita tu lah, maksud mana kita macam tadi lah, alihkan perhatian dia dulu. Daripada suruh dia baca, mungkin tengok gambar dulu, cari perkataan yang sama, apa-apa pun supaya at the end of the day dia akan dapat benda tu. Dan sekurang-kurangnya dia rasa gembira. Macam Wahidah kan, bila murid ni buat perangai ke apa, Wahidah kan bayangkan diorang ni datang untuk dibantu. Mereka ni sebab di dalam kelas diorang ni terkebelakang, jadi cikgu pun jarang ambil perhatian. Sebab cikgu, saya tak salahkan cikgu perdana, sebab cikgu perdana ramai dalam kelas tu kan. Jadi bila murid yang kurang berinteraksi, kurang nak menampilkan diri, jadi diorang terkebelakang. Jadi bila waktu BM, dia orang pergi ke kelas kami dengan gembira. Masa itulah dia orang nak buat perangai macam tu. Dia nak perhatian, yes. Dia nak kasih sayang tu. Jadi bila buat macam tu, bayangkan okey, dia perlukan bantuan tu. Perlukan bantuan. Biasanya kalau murid pemulihan khas ni, satu kelas tu berapa orang?
Okey, kalau ikutkan garis panduan kita lah, kita ada garis panduan kita jadual berapa waktu kan. Dalam kelas pun kita untuk satu sesi tu tak boleh lebih 15. Oh, tak boleh 15 lebih orang. lebih 15 orang. Macam sekolah saya tu Ya. muridnya ramai, jadi saya terpaksa pecahkan lah. Pecahkan kepada 2 kumpulan lah supaya tak melebihi 15 orang tu. Macam ceritakan yang macam sekolah Cikgu Sahiran, tahun 2 saja ada 4 kelas kan? 4 kelas. Jadi mungkin ramai yang belum menguasai 3M tu. 3M tu. Jadi kami kena select 15 je. Jadi memang cukup ke cikgu option untuk mengajar? Memang Kalau cukup tanya ke, tak kan? cukup. Ada seorang je satu sekolah. Sekolah besar ke sekolah kecil ke seorang je. Seorang Warna saja. dia memang satu. Jadi lain tu kiranya membantu. Ya, sebab tu kena macam membantu. sekolah besar dia perlukan program. Ya, saya perlukan program. Lebih. Saya berkolaborasi lah dengan panitia matematik ataupun panitia BM lah. Yelah, Tak betul tolong tu. diorang juga. Dia kena ikut inisiatif sekolah masing-masing Ya, kan, bagaimana ya. cara nak membantu murid kita tu. Okey, saya ada dengar kata Cikgu Wahida ada buat video. Ya, ya, Kata ada. nak tunjuk video kan pada Ha, ha. kita. Jadi boleh kita tengok video dulu. Boleh, Okey, boleh. contoh Cikgu Wahida mengajar ke macam mana tu? Ini adalah video pembelajaran di dalam kelas saya. Okey. Di mana kami banyak gunakan bahan-bahan bantu belajar lah. Dan juga PDPR PDPR menggunakan modul. Oh, semasa PDPR. Jadi cikgu nak terangkan tentang modul dulu ataupun kita boleh tengok video tengok dulu? video dulu. Okey, jom kita tengok dulu. Sama-sama kita tengok video yang telah disediakan. Cikgu pinjam bukan? Kira dah. Berapa tu? Silap. Atas. Eva, VAN1. SE, LA lah, LU lu, selalu. MU mu, era, RAI, ras, RAI? Rai. rai, murai. 9. 9. 9. Di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bagus. Minum apa? Minum apa? Kena, bagus. Minum apa? 4. Tak ada lama pula. Kamu kena minum 4. Okey, minum apa? Ni. Macam mana kamu kena nombor 4 macam tu? Kamu kena nombor 9. Sial 9 sedih kamu tak kenal dia. Apa tu? Ni. Pandai. Tertikus. Dah. Kus jadi tikus? Betul. Okey, seterusnya. Betul. Telefon. Buat sikit. Mananya duit? Mananya duit? RM1, warnanya biru. RM5, warnanya hitam. RM10, warnanya merah. RM20, warnanya jingga. RM50, biru kelabu. Yeay, warnanya RM100, warnanya biru. Tak tepat. Warnanya RM1, warnanya biru. RM5, warnanya hijau. RM10, RM20, RM50, biru kelabu. Yeay, warnanya RM100, warnanya biru. Tak tepat. Warnanya ungu. Okey, boleh. Hai. Shima. S kan? SAI. Syah. Si. Cima. Diugu Elena guna. Shampoo. UUNNGU Wali. Mana baca? Surat 4 kita belajar frasa. Semalam kita belajar perkataan kan? Perkataan ni satu je. Okey, untuk frasa ialah gabungan dua atau lebih perkataan yang menerangkan sesuatu perkara. Okey, cuba tengok aktiviti 1. Baca frasa di bawah dengan bimbingan. Okey, boleh tak Iman bacakan frasa yang ada kat bawah tu? Ada berapa Iman frasa yang ada kat bawah tu? 10. Okey, cuba bacakan satu persatu. Sekolah adik. Okey, bagus. Kelawar besar. Hmm. Telefon.
Siapa yang sedia kakak Apa kakak bagi dia baca dulu kakak? Cikgu boleh tunggu. Kan bapak L-I? Le. le Ha. po Kur. por Keropok. bapak beko Okey. Lagi? ketupat Hari ni kita nak belajar macam mana nak buat ayat. Okey, ini dia simbol bahagi Alif. Nampak tak bahagi tu? Ni. Dia ada tolak. Lepas tu dia ada tambi dekat atas, dia ada titik kat bawah. Okey? Ini namanya apa? Bahagi. Bahagi. Okey, ini apa? Ini selalu cikgu sebut. Sama dengan. Sama dengan. Setiap ayat matematik pun mesti ada sama dengan. Okey. Mula-mula kita buat, kita tulis donat yang mula-mula ni. Ada berapa? 12. Okey, ada berapa kumpulan dekat sini? Ini satu kumpulan, ini dua kumpulan. Ada berapa kumpulan? 2. Okey, dibahagikan kepada 2. Okey, sama dengan berapa dalam satu kumpulan? 6. Itulah ayat dia. 12 dibahagikan. Yang bagi-bagi ni maksudnya bahagi. Pergi sana, pergi sini. Itu maksudnya bahagi dengan berapa kumpulan akan dapat ke 6. Jawapannya yang duduk dalam ni. Okey, cuba kita tengok contoh yang nombor 2. Cikgu tak nak bagi jawapan. Okey, cuba kira yang banyak ni. Banyak ada berapa? 5. 5? Kira elok. Kira elok le. Ada berapa ni? 6. 6. Cikgu salah sikit. Okey, kita tulis 6. Kan? Kita tulis 6. Apa operasi dia? Yang cikgu sebut tadi, kalau bagi-bagi macam ni, maksudnya operasi apa? Okey, sebentar tadi baru saja ditayangkan video PDP ya? Ataupun waktu PDPR tu, Cikgu Wahidah? Video tadi ada yang PDP dan juga PDPR. Okey, baik. Jadi mungkin adakah cikgu menggunakan modul dalam video tersebut? Untuk PDP tu saya rakam sebelum terhasilnya modul tu. Okey. Sebab modul ni dihasilkan semasa PKP untuk PDPR. Okey. Jadi memandangkan sebab cikgu pun dah tayangkan modul kat depan ni. Dari tadi penonton tengok je, dia kata bila nak terangkan ni. Jadi mungkin cikgu, kita nak minta Cikgu Wahidah dulu ke? Terangkan tentang modul? Boleh. Okey. Teruskan. Okey, seperti yang kita nampak kat depan ni adalah beberapa modul yang telah unit PPD Kuala Kangsar Pemulihan Khas hasilkan pada tahun 2021. Dia launching 2021. Okey, modul ni terdiri daripada modul pemulihan khas, BM dan matematik. Cikgu Syikin? Baik, untuk modul ni sebenarnya asal dia punya idea tu masa tu kita PKP. Bila PKP kita dah tak guna DSKP yang asal kita pakai kan. Okey. So JPN pun menyarankan supaya semua cikgu pun buat modul sendiri. So bila kami buat modul, biasalah kita akan kongsi antara masyarakat. Orang ni kata, modul kau bagus lah, modul kau bagus lah. Ni di peringkat negeri Perak? Ada. Ni di Kuala Kangsar sendiri. Daerah saja. Okey, di daerah saja. Okey. Sebenarnya arahan tu memang datang daripada JPN lah. Okey. Guru perlu menghasilkan modul untuk murid. So apa yang PPD pemulihan buat adalah Cik Azmi lah ya. Cik Azmi, Puan Melinda, masa tu kita ada Puan Syenda kan. Cik Samsul menyarankan kami buat satu modul selaras. Buat satu modul selaras supaya semua orang boleh tahu nak modul tu nak apa, dalam tu kena ada apa. Dan supaya bila ada memudahkan kerja guru dan juga dengan harapan meningkatkan juga kemahiran murid ni dapat menguasai walaupun berada di rumah. So berhasillah modul PDPR, pemulihan khas Kuala Kangsar, bahasa Melayu dan juga matematik. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, untuk modul matematik kita ada ahli bahasa, Tamil dan juga bahasa Cina. Ahli bahasa. Tiga bahasa version lah. Tiga bahasa. Untuk matematik je lah sebab bahasa Melayu memang bahasa Melayu kan. So untuk matematik kita memang ada tiga bahasa lah. Bahasa Melayu, bahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Dia dalam buku yang berbeza atau satu buku yang sama? Buku yang berbeza. Buku yang berbeza. Untuk penggunaan guru DSK, SDKC dan juga SDKT. Okey. Jadi ini sebenarnya berapa orang guru ataupun JU yang terlibat untuk menghasilkan modul ni? Semua sebenarnya kalau nak kata JU sajalah. Semua JU pemulihan Kuala terlibat dan juga kami memanggil seramai 27 orang guru yang termasuk kami lah. 27 orang guru keseluruhannya menghasilkan modul ni
kita bahagi pada dua. Satu kumpulan untuk buat bahasa Melayu dan satu kumpulan untuk buat modul matematik. Dan sebenarnya di samping 27 orang tu, kami panggil pula penterjemah untuk bahasa Melayu dan juga bahasa Cina. So bila dihasilkan keseluruhannya, kita ada 5 buku modul bahasa Melayu dan juga 3 buah buku modul untuk matematik. Dan kalau boleh kita tengok dalam modul ni lah, sebenarnya kami lebih kepada tutorial dan juga Latihan. Yes. Kita ada 30 minit pembelajaran dan juga 30 minit untuk tutorial latihan lah. Sebenarnya modul ni dah launching di Kuala Kangsar sendiri, dan dalam masa yang sama kita terus launching di peringkat negeri dan mendapat sambutan lah sebenarnya. Orang kata Hebatnya. bila ada je, bila kami launching je, sebab kami tak buat dalam bentuk penerbitan. Kami launch terus dalam soft copy Digital. dan semua rakan-rakan seluruh Malaysia dia tahu sini betul je. Sebab ada juga di kalangan Kuala Kangsar yang masih lagi belum dapat tapi rakan-rakan daripada dalam dan luar negeri cakap, kita orang dah dapat lah you all punya modul, bagus lah you all punya modul dan boleh digunakan terus. Sebenarnya sangat membantu sebenarnya rakan guru yang lain. Tu kata maksudnya JU di Kuala Kangsar ni tidak kedekut untuk berkongsi. Mungkin ya betul. Ilmu kita tak boleh kedekut. Itu memang sifat cikgu lah. Kalau kata nilai murni seorang cikgu, jangan kedekut ilmu. Jadi sekarang ni modul ni kita start guna semasa PDPR. Masa PDPR. Jadi kaedah ni macam mana? Seorang murid mesti akan dapat setiap modul. Okey. Step ke macam mana? Saya jawab Okey. Okey, ni asalnya kita nak guna masa PDPR, di mana kami memang dah design modul ni mengikut tetapan yang JPN telah keluarkan, iaitu mesti ada 30 minit pembelajaran dan 30 minit tutorial. Jadi kami telah sama-samalah berfikir, brainstorming macam mana yang boleh menepati ciri-ciri yang kita nak untuk mengajar semasa PDPR. Okey. Sebab tu kami tak keluarkan dalam bentuk cetakan. Sebab masa PDPR kita menggunakan aplikasi. Media pula. Media elektronik. Kita guna Google Meet, Telegram chat dengan satu lagi WhatsApp chat kan. Jadi bila dalam bentuk digital, cikgu-cikgu boleh paparkan. Macam kita dah tengok VT tadi kan, saya paparkan, cikgu Syikin paparkan dekat kita share screen kan. Jadi murid pun dapat juga bahan. Murid kami test setiap minggu, setiap Sabtu Ahad kami akan print. Minggu depan nak belajar apa, kemahiran apa, kami print untuk bagi fizikal kat dia orang. Tapi masa Google Meet kami akan paparkan share screen benda yang sama. Jadi proses drilling membaca tu terjadilah semasa semasa PDPR. Saya screen highlight satu tak? Okey ya cikgu. Percaya tak? Kita buat modul ni dalam masa 3-4 bulan saja. Laju. Tak lama pun sebab kita nak kerjakan PDPR. Ini macam tak tidur malam. Kalau buat modul ni. Iyalah tu. Tak tidur malam kan. Pagi tak siap. Memang pemilihan panel penulis ni memang yang boleh kerja lebih masa, yang celik digital untuk design benda ni. Itu hebat. Itu memang cikgu dari daerah Kuala Kangsar. Masa tu memang terbukti lah cikgu daerah Kuala Kangsar ni hebat-hebat lah ke. Cikgu Kuala Kangsar mau macam tu. Bagus. Kerja, dia kata siang malam pergi petang. 5 pagi on. Bagus bila tak begitu masa tu. Okey, jadi sebenarnya kita ni dah bersedia untuk ke arah dasar pendidikan digital ketika waktu PDPR. Jadi masa tu semua buka mata, celik mata. Kenapa kita perlu menggunakan bahan digital untuk disampaikan kepada murid? Sebab bila berlaku apa-apa saja situasi seperti pandemik tempoh hari, jadi murid-murid tidak ketinggalan untuk mendapatkan apa-apa saja bahan untuk belajar. Betul. Jadi mungkin cikgu boleh sambung lagi. Mungkin modul ni ada susunan modul. Dia kata susunan ni menggunakan elemen ansur maju. Ansur maju tu boleh cikgu terangkan dengan lebih lanjut apa ansur maju tu? Bila kita kata ansur maju, contoh untuk bahasa Melayu lah. Kita mulakan dengan perkataan-perkataan yang mudah. Kita bagi perkataan dulu. Walaupun mungkin kemahiran tu kemahiran yang tinggi, tapi kita mulakan dengan perkataan. Lepas
Lepas tu baru kita bagi dia frasa dia. Maksudnya contoh cermin. Okey, frasa kata dia adalah cermin mata. Cermin mata. Seterusnya kita bagi pula ayat yang mudah. Ini cermin mata. Dari situlah kita kata elemen ansur maju tu, kita sikit-sikit kita tambah. Kalau dari satu perkataan kalau kita tengok PDPR macam setiap kemahiran dia ada lima tajuk. Isnin lain, Selasa lain. So, ansur maju tu daripada Isnin kita belajar perkataan. Kita perkenal perkataan. Yang Selasa kita naik sikit kemahiran frasa. Perkataan yang sama tapi frasa dia 2 perkataan atau lebih. Bila hari Rabu, hari ketiga kita belajar bina ayat. Bukan bina ayat. Baca ayat. Dan hari ke-4 dan 5 kita buat ayat. Macam tu ansur maju dia. Ansur maju. Kalau matematik macam mana? Kalau matematik dia lebih kepada macam kita katalah, kami sediakan modul ni, satu tajuk mesti berada dalam satu minggu. Maksudnya cikgu tu boleh ada, contohnya tajuk tambah, hari Isnin apa dia? Okey. Hari Selasa apa dia? Kalau dikatakan ansur maju, kalau kita kata tambah, kita kena turunkan level kita punya pengajaran sebab pemilihan kan. So hari yang pertama adalah kenalkan simbol tambah. Simbol tambah tu macam mana? Kita tulis simbol tambah. Pemilihan ni kalau masyarakat DBR dia macam tu. Bukan sekadar kita kata okey ni tambah je. Simbol tambah tu apa? Macam mana? Kita bagi lukisan, kita suruh warna. Hari kedua kita buat contohnya ada gambar. Tambah tu mesti ada gambar. Satu bola dengan satu bola. Hari yang ketiga baru kita kenakan nombor ataupun ada gambar dengan nombor. Ini satu bola, nombor 1. Gambar dengan so barulah maksudnya hari yang ketiga adalah gambar dengan nombor. Hari ketiga tinggal nombor sahaja. Hari keempat mungkin kita akan tambah pengajaran tu dengan penggunaan nombor yang lebih besar. Penyelesaian masalah. Itulah kalau kita dengar tu memang sabar satu dan memang murid pemulihan khas tu dia kena pelan-pelan tak boleh laju. Lagi satu ditambah. Lagi satu perkataan yang kita ambil tu adalah berdasarkan diri sendiri. Maknanya kita fikirkan juga untuk murid-murid yang di sekolah asli. Okey. Jadi kita tak ambil perkataan yang dimasak saja. ikut lokaliti. Ikut yang tu juga. Okey. Kita nak berkesan yang modul tu. Ya betul juga. Walaupun kata buah naga tu senang dicari, tapi di Kuala Lumpur mana nak jumpa buah naga? Kita tak tahu. Yang bayangkan aku. Buah naga tak ada. Apanya. Okey, jadi modul dibuat untuk PDPR rasanya. Ya. Jadi selepas PDPR adakah Okey. Sebenarnya modul ni kita dapat feedback yang sangat baik daripada seluruh coaching. Apa yang dah guna. Sebenarnya modul ini Relevan. Saya sendiri sampai sekarang saya guna. sekarang ni kalau kata ada permintaan untuk menggunakan modul ni, adakah mereka perlu jual dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk digital saja? Dijual ataupun hanya dikongsikan secara percuma? Setakat ni kita tak ada buat cetakan. Kita nak berkongsi secara digital. Setakat ini. Tak ada nak buat jualan lagi setakat ini. Sebab kita mengambil kira kos macam cikgu dia ada dia tak sama kan kemahiran murid-murid dia. Jadi bila dah ada dalam bentuk digital, cikgu lebih bebas untuk print ikut yang mereka nak gunakan. Betul. Okey. Jadi gitu cerita tentang modul untuk pemulihan khas. Jadi saya ambil satu lah. Saya tak tengok lagi tadi. Okey. Contoh ni bahasa Melayu. Jadi dia ada beberapa buku sebenarnya. Ya. Jadi kalau macam bahasa Melayu ada berapa buku? Bahasa Melayu macam kami dua orang ni memang penulis modul bahasa Melayu Pelita Hati 2M. Ada 5 buah buku. Buku pertama hanya berkisar tentang pra bacaan, pra tulis dan juga huruf. Dan buku kedua suku kata terbuka KV. Buku 3 baru KVK, suku kata tertutup. Dan bila buku keempat NG.
NG. Dan 5 diftong, digraf, ayat. Ayat mudah, petikan mudah. 5 buah buku. 5 buah buku. Matematik pun sama. 5 juga. Matematik ada 3 buah. 3 3 buah tapi dia ada 3 version. 3 version lah, 3 bahasa. Ada 3 buah buku dan ada 3 version. SK, SKKC dan juga SGKC. Dalam buku ni, disebabkan untuk pemulihan, pelajaran yang diberi hanya ada 20 je. Kemahiran dia tak banyak. So buku 1 lebih kepada perang nombor dan juga nombor bulat lah. Buku yang kedua adalah tambah dan tolak. Tambah dan tolak, ya. Dan buku ketiga adalah yang lebih tinggi lah. Kita belajar pasal bahagi, darab dan juga masa. Untuk pemulihan khas, dia punya syllabus tu tak terlalu tinggi seperti di perdana lah. Tapi kita, walaupun begitu, masa juga terapkan. Kita cuba untuk bila dah masuk kepada kemahiran tu, kita tingkatkan dia supaya murid-murid pemulihan ni selaras dengan murid arus perdana. Bridging up. Yes, Okey. Jadi mungkin ada penonton kita yang akan tertanya, adakah murid pemulihan khas ni kalau dia dah masuk dari darjah 2, adakah sampai ke darjah 6 dia akan masuk kelas pemulihan? Macam mana cara nak keluar dari kelas pemulihan? Bagaimana tu cikgu? Setahun kita ada 3 kali 3 kali Saringan. ujian pelepasan. Okey. Kita panggil pelepasan. Yang pertama tu saringan lah untuk masukkan dia kelas. Okey. Yang kedua tu kita buat pelepasan jika sekiranya murid tu menepati skor yang sepatutnya kita akan lepas lagi. Masuk ke aliran perdana. Okey. Kalau masih tak menepati, Sambung. Kita ada lagi satu ujian pada bulan Januari. Yes, Januari Januari. Kalau Januari tu dia lepas, dia akan terus ke perdana. Sekiranya masih tak lepas, dia akan sambung. Tahun depan masuk. Sambung lagi. Maksudnya setahun 2 kali ujian. 3 Tiga kali ujian. 3 kali ujian. Kalau lepas boleh masuk ke aliran perdana. Ya. Tapi biasanya kalau murid pemulihan ni dia sedih nak keluar. That's so no. Dia seronok dulu tu. Sebab yang penting tadi apa? Penampilan guru. Dengan cikgu yang lebih sabar, dengan cikgu yang lebih comel tu. Dan hadiah-hadiah. Angkat bakul ni. Itu tu galakan. Ya, token. Token tu. Kadang murid yang aliran perdana tanya, cikgu tak ada hadiah ke macam kelas lain tu? Kan? Dia orang pun nak juga. Yang sekolah menengah pun terbawa-bawa juga. Dari sekolah rendah. Tapi memang kebanyakan guru pun memang dia orang pun dah tahu. Kadang murid ni bukan saja dia beri reward dari segi ganjaran. Kita juga ada SSDM. Kita boleh masukkan amalan baik. Amalan baik untuk murid-murid. Okey. Jadi tadi kita telah berbincang perkongsian tentang pemulihan khas, usah dipinggirkan, PDP juga berkesan PDP juga berkesan bersama dengan modul-modul yang telah dicipta oleh kita punya JU, Jurulatih Daerah Kuala Kangsar. Tapi mereka juga merupakan Jurulatih Negeri Perak. Yang memang hebat, bersyukur dan bertuah sebenarnya daerah Kuala Kangsar ni memiliki guru-guru yang amat hebat, yang tak pernah berkira dari segi masa, tenaga. Jadi saya selaku kita bukanlah kata tuan rumah ke apa kan, selaku daripada mewakili PPD Kuala Kangsar mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang tak pernah berkira untuk berkongsi segala ilmu dan juga pengalaman cikgu sama-sama menghasilkan modul ini. Jadi mungkin selepas ini kita akan bersambung lagi dengan topik yang lain pula. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Ashikin, kepada Cikgu Wahidah dan juga Cikgu Syairan. Mungkin kita akan berjumpa lagi nanti dengan topik yang lain, pemulihan khas. Sebab diorang kata seronok ni pemulihan khas sebab ramai yang tak tahu. Kenapa kena ada pemulihan khas apa semua. Jadi mungkin apa perkongsian kita pada hari ini dapat memperjelaskan dengan lebih lanjut lagi pemahaman masyarakat di luar sana tentang pemulihan khas. Jadi kita jumpa lagi nanti dalam Jom Cari at USTP Kuala Kangsar, Connecting the Dot. Bye!